Saya ambil sebahagian soalan. Lafaz riwayat yang dibawa oleh Ibnu Hajar tidak sama dengan Bukhari dan Muslim, sedangkan Ibnu Hajar meriwayatkan daripada Bukhari dan Muslim. Adakah Ibnu Hajar meriwayatkan daripada jalur sanad yang lain dan meletakkan dengan makna? Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, hadis ni agak panjang sedikit. Dia ada menyebut berhubung dengan kalb al-muallam dan seumpamanya lagi, panjang. Dan riwayat yang Ibn Hajar sebut ni lebih pendek. Sebahagiannya yang disebut ni mendekati riwayat yang ada dalam Abu Dawud dan selainnya. Tapi dia sebut muttafaqun alaih, mungkin dia merujuk kepada yang asal itu ada dalam Bukhari dan Muslim. Dan segi dakiknya itu memang sebenarnya riwayat yang Ibn Hajar sebut ni dia bubuh Bukhari dan Muslim, kerana mungkin asalnya ada dalam Bukhari dan Muslim, tapi yang Bukhari Muslim lebih panjang. Tapi maknanya sama lah. Dan kita ini pun nak kena juga, saya nak sebut sikit. Kadang-kadang orang dalam ilmu hadis ni, itu saya sudah sebut, kadang-kadang ada bab yang membabitkan hadis Nabi. Ulama agak tegas, memang tegas, supaya pastikan benda ni betul-betul daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi ilmu periwayatan hadis. Kalau benda tu bukan cerita Nabi, cerita sahabat saja, seperti cerita Bilal, sebagian orang tanya ada Bilal, azan Bilal dan seumpamanya. Riwayat-riwayat seperti ini ulama tasahul apabila membabitkan kisah yang bukan hadis Nabi. Sebab itu Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dia sebut di dalam Fathul Bari juga riwayat-riwayat daripada Al-Waqidi, walaupun dia hukum Al-Waqidi sebagai matruk. Matruk ni tak dipakai dah, riwayat dah. Tapi kerana Waqidi ini alim di dalam masalah terutamanya tempat di dalam sejarah. Tempat dalam sejarah. Jadi demikian juga rawi Ibn Hajar sebut umpamanya umdatu fit tarikh, dhaiful fil hadis wa umdatu fit tarikh. Lemah di dalam hadis tetapi dipegang di dalam sejarah. Dan kemudian apabila orang ni kadang-kadang lawan ini jadi alim hadis melalui internet, dia kata hari ini mungkar, sebagai ingat dia kata ingat tu mungkar, man ra'a minkum mungkaran, bukan. Satu lagi ialah mungkar tu merujuk kepada, mungkar tu maksud matan tu bercanggah. Jadi bila ada orang cerita satu kisah, kita nak tengok matan yang bercanggah tu yang mana. Matan mana yang bercanggah tu dengan hadis-hadis yang sahih. Kalau kisah tu tak ada, matan tu tak bercanggah, maka dia tak mungkar. Walaupun dia mungkin ada masalah yang lain. Ni panjang cerita.